saya memang rasa sedih lah. Pasal darah daging saya memang dah jadi sebati dengan DBKL. Sebab tu saya kerja, saya tak kira waktu. Apa saya boleh dipanggil bila masa saja. Selepas waktu berjabat, saya akan turun untuk memberi perkhidmatan yang terbaik, khasnya untuk jabatan, amnya untuk Dewan Bandar Kuala Lumpur, untuk masyarakat di kawasan perumahan. Nama saya Muhammad Nur bin Abu Hassan. Saya mula bertugas di Dewan Bandaraya pada 23 hari bulan 5 tahun 1978. Daripada pelayan pejabat, bawa dinaikkan pangkat, saya jelah hari ini sebagai pembantu takbir. Saya berkhidmat daripada Datuk Bandar yang kedua, daripada Allahyarham Tan Sri Yaakob Latif sehinggalah Datuk Bandar sekarang. Saya ingat dah 13 Datuk Bandar. Saya akan bersara pada 25 hari bulan 12 2020 ni. So jawatan saya sekarang ni sebagai pembantu takbir M19. Kerja saya sekarang ni, saya berada di unit naziran Jabatan Pengurusan Perumahan dan Pembangunan Komuniti. Tugas saya ni kita lebih pada buat penyiasatan. Kita menyiasat kepada permohonan rumah yang mana permohonan dibuat melalui pejabat pengarah Jabatan Pengurusan Perumahan lah. So pengarah minta kita buat siasatan sama ada permohonan ni betul ataupun tak betul, ataupun wujud ataupun tak wujud. Kadang-kadang ada setengah pemohon kawasan perumahan, dia mohon nak minta rumah tapi dia menggunakan alamat saja, tapi sebenarnya dia tak duduk kat kawasan tu. So yang tu pengarah minta dia turun buat siasatan, betul tak dia duduk dalam tempat yang dia daftar permohonan rumah. Pengalaman yang tak boleh lupakan, kita pergi rumah-rumah yang betul-betul dalam keadaan yang daif. Baru ni saya pergi di Pudu Hulu, setinggan Pudu Hulu. Seorang ibu tunggal yang mempunyai seorang anak dan abang dia terlantar, sakit, tak boleh bergerak. Musim PKP tadi dia tak ada punca pendapatan. Jadi ada satu NGO yang datang bantu dia untuk beri beras, beri apa. Yang tu saya pergi, saya memang menitik lah air mata kalau tengok keadaan ibu tunggal tu. Selepas kita buat siasatan dan kita bawa pejabat peringkat pengarah untuk buat terusan dalam mesyuarat jabatan, kita telah memberi pendapatan pada seorang ibu tunggal ni di tempat yang lebih selesa untuk dia dapat menjaga abang dia yang dalam keadaan yang sakit. Kena kejar anjing tu biasa. Masuk kawasan setinggan yang kaum India, yang kalau kawasan Melayu memang tak ada. Kawasan pasal asing tu kadang-kadang sampai kena kejar anjing pun ada, sampai nak jatuh motor pun ada. Yang tak boleh tu jelah titik yang ada bahaya tu je lah. Kita masuk kawasan-kawasan yang setinggan ni lah, yang kita tak tahu keadaan dia macam mana. Macam tadi kita pergi rumah dia, dalam rumah ada rumah lagi yang lebih kurang dalam 20 buah bilik ada lagi. Kita nampak pada luar sebuah rumah aja. So dalam tu ada 20 buah bilik lagi dibuat sewa. So kita kena cari satu-satu, kita kena cari. Kesukaran dia, kita nak mencari alamat yang dia daftar tu. Alamat tu kadang-kadang dia daftar lain tapi dia duduk tempat lain. So saya kena berulang-ulang kali pergi lah. So kalau macam setinggan ataupun tanah lot ni, kadang-kadang 2-3 hari baru kita dapat jumpa dia. Kadang-kadang kita tanya orang, ketua kampung, kita kena tanya kat mana dia duduk, betul tak kan, baru kita dapat jumpa pemohon yang sebenarnya. Yang dapat kita membantu ni agak suka lah, dia terima kasih apa semua. Tapi yang tak dapat kita bantu ni kadang-kadang dia berbagai-bagai andaian dah kadang-kadang kan. Tapi biasanya yang kita pergi ni memang golongan keluarga yang agak daif. Memang kita pergi, memang kita akan bantu dia. Jabatan memang minta bantu dia. Macam mana apa yang kalau anak dia tak sekolah, so kita akan berurusan dengan Jabatan Pelajaran Wilayah supaya anak dia boleh sekolah. So kalau dia tak dapat bantuan dengan Baitul Mal, kita akan berurusan dengan Baitul Mal supaya Baitul Mal dapat baju dia
bantuan bentuk yang macam mana, sewa rumah ataupun bantuan makanan yang boleh bagilah. Saya mula masuk kerja 23 bulan 5 tahun 1978 tu di Jabatan Hal Ehwal Undang-Undang. Dengan dalam 5 tahun tu saya dipindahkan ke bahagian perhubungan awam. Lepas tu saya daripada perhubungan awam tu saya dipindah ke bahagian pentadbiran Dewan Belia Kuala Lumpur, dan akhir sekali pada tahun 90 saya berkhidmat di Jabatan Pengurusan Perumahan sehinggalah bersara pada hujung tahun ni. Sebelum di Nazira ni saya menjaga kawasan perumahan sebagai penyelia kawasan perumahan di kawasan perumahan awam Sri Kelantan pada tahun 1992. Saya bertugas di sana sebagai penyelia kawasan. So di sanalah saya menjaga lebih kurang 972 unit rumah di 3 blok kawasan tu lah. Kita kena memberi perkhidmatan yang terbaik sebagai wakil daripada pihak Dewan Belia Kuala Lumpur, khasnya untuk Jabatan Pengurusan Perumahan. Kita jaga di peringkat bawah. So kita kena beri perkhidmatan terbaik pada penduduk-penduduk yang kita jaga kawasan tu. Contohnya kalau dia ada sakit ataupun dia memerlukan bantuan sebagai sebarang apa keperluan bantuan lah. So kita kena bagi dia bantuan. Macam mana kita nak bagi dia bantuan? Kalau dia tak boleh bayar sewa rumah, apa solusi kita untuk bantu dia supaya dia boleh bayar? So kita akan ajukanlah. Kadang-kadang dia tak nampak, dia tak mampu, tapi dia tak nampak ke mana dia boleh pergi untuk mendapatkan bantuan yang dibagi oleh pihak kerajaan kita yang ada selama ni. Dia tak nampak, dia blank dekat situ lah. Pada tahun 2003 saya ingat, Jabatan ada menubuhkan Kadet Bomba Perumahan di BKL. So kita ambil peringkat remaja daripada berumur 13 tahun sehinggalah 18 tahun. So sebenarnya tujuan kita ambil pihak remaja yang berumur 13 sampai 18 tahun ni, pertama kita nak mengelakkan dia membuat vandalism dalam kawasan perumahan. So dia ada aktiviti dalam kawasan perumahan, apa dia nak buat. Di samping kita tubuh Kadet Bomba ni juga, kita mengajar dia cara-cara memadam kebakaran, menggunakan alat pemadam api macam mana nak gunakan. Dan jabatan mengeluarkan kos mengantar budak-budak ni belajar di Kuala Kubu, Akademik Bomba Kuala Kubu, sehingga daripada 19 orang yang mula-mula daftar, dan terakhir sekali kita dapat kumpulkan Kadet Bomba ni di setiap kawasan perumahan hampir 1000 orang. Yang ni benda yang pencapaian terbaik lah jabatan buat. Dia membantu kadet-kadet remaja ni. Dan budak-budak ni lah, kalau ada berlaku kebakaran-kebakaran kecil di kawasan perumahan, budak-budak ni lah yang pergi dulu untuk memadamkan api sebelum bomba dan penyelamat sampai. Pasal diorang dah tahu nak gunakan alat pemadam api yang macam mana. Sekarang ni budak-budak ni ada dah umur dah 25 tahun ke atas, tapi perhubungan antara kita masih ada lagi lah. Jadi kita harap benda ni dapat disambungkan balik lah, supaya benda ni baik untuk masyarakat dan baik juga untuk jabatan. Masa saya jaga kawasan perumahan Seri Perak ini, kita pernah buat pertandingan bersih indah peringkat perumahan, peringkat wilayah dan peringkat kebangsaan. Dan masa tu Perumahan Awam Seri Perak adalah Johan peringkat kawasan perumahan, dan kita juga pernah Johan peringkat wilayah Persatuan Kuala Lumpur, dan kita juga pernah Johan peringkat kebangsaan yang diiktirafkan di kawasan perumahan awam di BKL. Itu kepuasan yang kita buat lah. Kita tanam pokok, kita bersihkan kawasan. Kita sebagai penilai ataupun pelawak perumahan, kita mesti ada satu kreativiti kita. Apa kita nak buat supaya kawasan kita ni boleh nampak cantik, boleh nampak bersih, supaya masyarakat tidak boleh membuang sampah di mana-mana tempat. Kalau kawasan kita nampak cantik, diorang akan jaga. Kalau kawasan kita kotor, diorang akan tambahkan lagi kotor. Itulah prinsip yang penduduk yang akan buat. Masyarakat tahu macam mana nak jaga kebersihan duduk di dalam kawasan perumahan. Kawasan ni dah menang peringkat kebangsaan, dah menang peringkat wilayah. Dia sama-sama jaga supaya kawasan ni sentiasa bersih dan dipandang cantik oleh masyarakat sekeliling dia lah. Saya pernah buat pertandingan nasyid peringkat perumahan awam di BKL. So pertandingan nasyid ni kita akan buat hujung tahun. Masa hujung bulan ni dia akan penutup program untuk jabatan. So program nasyid ni mendapat sambutan yang baik di seluruh kawasan perumahan di BKL. Pertama berdakwah sambil menyanyi. Program tu tujuan kita buat dulu, dan di samping tu kita mencungkil anak-anak warga perumahan ni, mencungkil bakat supaya dia boleh menjadi penyanyi yang terbaik. Contohnya ramai penyanyi yang terbaik daripada wakil daripada perumahan, Zarina Zainuddin, bintang Johan bintang asli RTM,
datangnya daripada perumahan. Black datangnya daripada perumahan negeri PPR Berinci. PPR ni? Ya, Tok Mok, Isma datangnya daripada PPR, daripada Sri Kota dulu. Diorang pernah duduk, diorang pernah masuk pertandingan menyanyi. So ramai artis-artis yang ni kita pernah cungkil bakat dia daripada peringkat awal dulu. Kepuasan tu ada lah kan, nampak diorang ni berjaya kan, hasil daripada jabatan yang buat dulu lah. Ni hasil kerja jabatan lah. Macam Yasin Senario datangnya daripada flat perumahan PS di Kota. Dia memberi perkhidmatan balik, kadang-kadang dia jadi bila ada program di kawasan perumahan tu, kadang-kadang dia orang turun, dia bagi sebagai MC, dia buat lawak macam Yasin Senario kan. Nampak perkhidmatan yang ada juga dia orang bantu lah. Saya memang rasa sedih lah pasal darah daging saya memang dah jadi sebati dengan DBKL. Sebab tu saya kerja, saya tak kira waktu. Saya boleh dipanggil bila masa saja. Selepas waktu berjabat, saya akan turun untuk memberi perkhidmatan yang terbaik, khasnya untuk jabatan, amnya untuk Dewan Bandar Kuala Lumpur, untuk masyarakat di kawasan perumahan. Apa yang diperlukan bantuan, kita akan turun bantu. Memang agak sedih lah nak lepaskan tanggungjawab ni dan sebati dengan hidup saya lah. Pasal kerja ni dah jadi rutin yang pertama dalam jiwa saya. Isteri dan anak-anak saya letakkan nombor 2, dan rumah pun saya letak nombor 2 kadang-kadang. Kita jadikan kerja ni sebagai nombor 1 untuk, walaupun kita mencari sesuap nasi untuk bekerja, tapi perkhidmatan kita untuk masyarakat yang memerlukan bantuan, memerlukan pertolongan, yang tu kita kena utamakan dulu. Pada generasi baru ni, yang pekerja-pekerja yang baru bertugas dengan dia di BKL ni, berilah perkhidmatan yang terbaik khasnya untuk jabatan. Jagalah imej jabatan khasnya untuk Dewan Bandar Kuala Lumpur. Lepas bersara ni, saya tak ada perbincangan. Saya lebih, mungkin saya akan buat kerja-kerja NGO lah, membantu masyarakat yang memerlukan bantuan. Sebab kita tengok ramai lagi di kawasan rumah bangsa ni nampak mewah, tapi di dalamnya ada juga kesusahan. Kadang-kadang cukup-cukup bulan tu beras kat rumah pun tak ada. So apa yang perlu kita bantu? Bukan kita nak bantu, bukan duit daripada kita. Kita cuma bagi pandangan di mana saluran-saluran bantuan tu dia boleh dapat daripada NGO ataupun daripada agensi-agensi kerajaan yang lain. Yang tu yang penting untuk membuka minda pada masyarakat.